Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Kita masuk bait syair yang seterusnya. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Kalau lagi tak hak ada di tangan kita tu muka surat 18. Masuk perbahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Itu. Jadi katanya nazim, mukhalifun lil khalqi, menyalahilah ia Allah Ta'ala tu lil khalqi akan makhluk, bil itlaqi dengan secara itlaq. Itlaq ni makna tanpa qaid. Tak kira lah apa sahaja benda tu, kalau masih wallah benda yang kena jadi makhluk, maka Allah tak serupa akan dia, akan makhluk tersebut. Itu. Kalau di dalam kebiasaan kita jumpa kitab-kitab sifat 20-nya, ulama dia tidak ibaratkan dengan mukhalafatuhu lil khalqi, tapi dia ibaratkan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Mukhalafatuhu lil hawadithi, menyalahi, tak serupa, dengan makna menyalahi ini tak serupa ia Allah lil hawadithi, akan yang baharu. Beza ke? Itu orang panggil ada sedikit perbezaan. Kalau kata mukhalafatuhu lil khalqi dengan mukhalafatuhu lil hawadithi, hak mana lebih orang panggil apa dia panggil? Lebih lengkap. Cara mengibarat. Lebih lengkapnya kita kata mukhalafatuhu lil hawadithi.
Berbanding dengan kata mukhalafatuhu lil khalqi. Kerana apa? Kerana tiap-tiap makhluk tentu baharu, tentu hawadis. Tetapi tiap-tiap hawadis ada yang bukan makhluk. Tiap-tiap makhluk tentu hawadis, tentu baharu. Tapi tiap-tiap hawadis, tiap-tiap yang baharu belum tentu makhluk. Lagu mana gitu? Contoh nak beri mudah faham. Buah kelapa. Nah, buah kelapa ni orang panggil makhluk tak? Makhluk. Nah, sebab apa? Sebab buah kelapa tu dijadikan oleh Allah. Allah Ta'ala izhar, Allah Ta'ala ijad. Minal adami ilal wujudi. Daripada tidak ada kepada ada. Dulu wahnya tu tak ada. Kau wahnya duduk mana? Duduk dalam benih dia kau ni. Duduk dalam batai dia. Dah. Daripada tak ada kepada ada. Nah, wah durian bukan daripada benih dia. Kalau daripada benih dia besarlah benihnya, kerana buah durian tu besar mana? Sebutir-sebutir dia tu ni. Ada. Daripada mana buah durian tu? Daripada tak ada kepada ada. Siapa yang menjadi? Allah. Bila menjadi artinya ijadul mumkini minal adami ilal wujudi. Daripada tak ada kepada ada. Jadi buah kelapa tu kita boleh panggil makhluk kerana iktibar dia dijadikan oleh Allah daripada tidak ada kepada ada, dan boleh panggil baharu. Kenapa? Kerana ada dia tu didahului dengan tiada. Ada buah kelapa tu dulunya tak ada. Boleh panggil baharu. Bulak buah kelapa. Ni nak masuk baharu pula ni. Bulak buah kelapa tu ada ke tak? Tanya dulu ada ke tak? Bulak tu ada ke tak? Tak berani nak jawab awak kita ni. Bulak buah kelapa tu ada ke tak? Tak ada. Nanti ni tak ada. Kalau kata ada, kita belah buah kelapa tu, kelapa lah terbelah, bulak tetap bulak ada situ setengah gitu dah. Dah. Bila kita belah buah kelapa, bulak lagi tak buah kelapa? Dah. Pak mana bulak dia? Bulak tu sungguh kan? Nah, bulak ada tak? Tak ada. Jadi bila benda tu tak ada, tapi gerti, faham? Bukan tak ada, mana tak ada tu. Siapa kita pun jahil, gapo dia pula tak gerti saya. Tu orang panggil Adam yang makdum dia panggil ni. Ini benda yang tidak ada tapi sungguh dalam kepala otak. Itu orang panggil sungguh dalam kepala otak. Bermakna bulak tu walaupun benda tak ada tapi sungguh. Kalau gitu bulak tu makhluk tak? Bukan makhluk. Apa bukan makhluk? Dah tak ada. Kalau makhluk ni mana benda Tuhan mengada daripada tak ada kepada ada. Tiba-tiba bulak ada ke tak? Tak ada. Bulak tu bukan ada. Bulak tu sungguh ada kepala otak. Jadi bulak tu Tuhan menjadi tak bulak? Tak. Lepas tu Tuhan menjadi apa? Wah kelapa tu. Tapi Tuhan tahu tak buah kelapa hak Allah hak dia menjadi tu bulak? Tahu. Itu. Tu masuk dalam tagangan ilmu. Tapi diri bulak tak ada. Walau tak ada, sungguh tak? Sungguh. Artinya daripada tak berlaku kepada berlaku. Maka bulak tak boleh dipanggil makhluk, tapi dipanggil baharu boleh? Boleh. Kenapa? Al-mutajaddidu ba'dal adami. Benda baru berlaku kemudian daripada tidak berlaku. Itu. Jadi bulak buah kelapa. Ikutlah bulak kau kepek kau petak. Hak tu bukan makhluk tapi baharu. Nampak tak? Tu buah kelapa sendiri makhluk lagi baharu. Tapi bulak buah kelapa bukan makhluk tapi baharu. Allah tak serupa akan yang baharu. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Tak serupa ia Allah akan yang baharu. Apa? Allah tak serupa dengan buahnya. Allah tak serupa dengan bulak buahnya.
Tu lagu tu. Kalau kata mukhalafatuhu lil khalqi, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Mana Tuhan tak serupa dengan wahnya lah. Tapi bulat wahnya boleh jadi serupa, boleh jadi. Nampak tak? Jadi sebab tu ulama jarang mengibaratkan mukhalafatuhu lil khalqi. Biasanya ulama akan ibarat mukhalafatuhu lil hawadis. Sebab apa? Hawadis tu umum, makhluk tu khusus. Dah. Jadi Allah tak serupa dengan buah kelapa, tak serupa dengan bulat buah kelapa, tak serupa dengan atas buah kelapa, luruh, jatuh, gugur buah kelapa, bawah buah kelapa. Itu tak serupa ke? Nah, walaupun atas, bawah, luruh, jatuh, gugur, bulat, kepek, petok, celah, antara, ini bukan semua benda ada, tapi benda sungguh. Orang panggil baru. Sebab apa? Mutajaddidu ba'dal adami. Benda baru berlaku kemudian daripada tidak berlaku. Nah, bila sebab tu buah kelapa kita belah pak. Tak reti dah buah kelapa tu bulat. Betul tak? Jadi apa? Leper pula dah. Leper tu apa? Daripada tak berlaku kepada berlaku. Leper duk mana? Ada tak? Tak ada. Leper tu sungguh leper otak kita. Nak mudah faham lagi? Orang buat jam, tukang buat jam, dia buat jam saja ke atau dia buat jam dengan bulat jam? Tu mana jam, ada jam. Jam tak ada kita. Tu jam. Jam ni bulat tak? Bulat. Tukar hak buat jam dulu, dia buat jam saja ke dengan bulat-bulat jam dia buat juga. Dia buat jam. Bulat jam tak buat. Mana ada kita nak pergi beli kedai kata saya nak beli jam ni. Kata jam ni memang siap dah, tapi bulat tak siap lagi. Tak buat lagi bulat. Ada gitu. Dah. Dia buat jam. Bulat tu benda hak direti daripada jam. Sungguh di jam tu bulat. Ada tak bulat? Cuba tunjuk duk mana bulat. Kalau kita tunjuk ni. Tu kena ke kayu dia. Atau kalau besi kat besi. Kalau aluminium kat aluminium. Kalau kaca kat kaca. Bukan diri bulat. Duk mana diri bulat? Ada tak? Tak ada. Tapi reti tak? Kita faham tak? Tahu ke tak? Jam ni berbentuk bulat. Tahu. Tukar yang buat jam ni dia buat jam saja ke dia buat bulat kata? Jam saja. Tapi dia tahu tak jam hak dia buat tu bulat? Tahu. Apa tak? Jadi bulat tu bukan benda ada, hanya sungguh saja. Ada. Tu kalau kita nak mudah faham lah. Macam bumi. Allah Taala buat bumi. Ya. Bulat bumi. Diri bulat bumi. Tuhan buat tak? Tak. Lepas tu Tuhan buat bumi. Tuhan buat bumi yang berbentuk bulat. Diri bulat tak ada. Duk mana diri bulat? Tak ada bulat. Bulat tu benda yang dipaham daripada benda tersebut. Mana ada diri dia? Cuba buat. Duk mana bulat? Saya nak buat bulat. Nak buat dengan apa? Kalau ambil kayu buat bulat. Tu kayu orang panggil. Diri kayu. Bukan diri bulat. Bukan bulat sajalah. Petok, tiga segi, apa saja benda hak tak ada tapi kita faham dalam kepala otak kita. Itu dia panggil baharu walaupun bukan makhluk. Jadi bila sebut kata mukhalafatuhu lil hawadisi, bersalahan ia Allah Ta'ala akan yang baharu, mana tak serupa Allah akan yang baharu. Apa? Sama ada yang baharu tu bukan makhluk atau makhluk lagi baharu. Tu. Tu ni. Tuhan tak serupa akan yang baharu. Umum. Umum. Kalau tak serupa akan makhluk saja, tak serupa dengan bola lah. Bulat bola boleh jadi Tuhan jadi juga bulat ke? Dah. Bola pun Tuhan tak serupa, bulat bola pun Tuhan tak serupa. Ini sifat yang sangat penting kita kena faham. Tu. Habis. Baik. Kalau lagi ta'ra' kata wal mukhalafatu lil hawadithi huwa adamul mumasalati syai'in minal hawadithi lahu subhanahu wa ta'ala. Dan bermula mukhalafatu, bersalahan. Khalafa yukhalifu mukhalafatan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ini mau panggil bina musyarakah.
Syaraka yusyariku musyarakatan. Artinya tak serupa tu bukan behak Allah Ta'ala saja tak serupa dengan makhluk. Makhluk pun tak serupa dengan Allah Ta'ala. Gitu. Bina musyarakah dia panggil. Allah tak serupa akan yang baharu pun tak serupa akan Allah. Itu ni. Itu maksud. Al-mukhalafatu lil hawadisi, tak serupa Allah akan yang baharu dan yang baharu pun tak serupa akan Allah. Nampak lagu tu? Itu ni. Tu. Ialah adamu mumasalati syai'in, ketiadaan menyamai bagi sesuatu apapun minal hawadisi, daripada yang segala yang baharu, lahu baginya, bagi Allah Ta'ala. Apa sahaja hak kita reti pada benda yang baharu, Tuhan dok lagu tu. Gitu. Tu dah ni. Sebab tu dalam kitab kata apa? Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, bawah dia kata, apapun yang terlintas dalam benak dan fikiran seseorang, maka Allah Ta'ala tidak seperti yang dipikirkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Apa sahaja yang tergambar oleh engkau di dalam benak kepala otak engkau, maka bermula Allah Ta'ala tu menyalahi, tak serupa dia dengan gapo hak kita terbayar dalam kepala otak. Itu tak serupa. Daripada sinilah wajib juga kita kena yang baru. Dah kita tak kena yang koding. Jadi nak tahu kata Allah tak serupa akan yang baharu. Allah tu koding, tak serupa akan yang baharu. Nak kena yang koding, tak boleh, tak tercapai dengan akal. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Ta'ala mewaspadai kamu daripada mengenal hakikat zat dan sifat dia. Lepas tu kita nak tahu kata Allah tak serupa akan yang baharu, kita kena yang baharu tu ke apa? Gitu. Tiap-tiap benda baru tak boleh lepas dua perkara. Apa? Zatnya berjisim berjirim dan sifatnya arak. Itu ingat tu ya. Kalau kita nak kupas lebih dalam lagi, kena mengaji ilmu makulatul asyar. Ilmu makulatul asyar tu ilmu nak kenal makhluk. Makhluk ni tak lepas daripada zatnya berjirim, sifatnya arak. Daripada zatnya berjirim, sifatnya arak, maka ada 10 benda hak dikatakan pada makhluk. Itu dia panggil makulatul asyar. Benda hak dikatakan pada makhluk 10 perkara. Mana? Satunya pada zat makhluk, 9 lagi pada arak dia. Makulatul aina, makulatul kami, makulatul kaifa, makulatul mata, makulatul fi'li, makulatul infi'al dan sebagainya. Makulatul idhafah. Itu kena belajar dalam ilmu makulatul asyar. Itu tidak fardu ain. Itu ni. Tapi orang di pondok mengajilah. Kalau orang nak mendalami ilmu kalam, ilmu haluh-haluh rawamid fi ilmu kalam, dia kena belajar juga ilmu makulatul asyar. Secara umum untuk kita orang awam ni gini. Kita telik, kita buka mata tengok. Gapo makhluk hak zatnya tak berjisim berjirim? Ada tak? Tak ada. Jangan pergi pelaga dalam ilmu sains gapo ada hak komen ya dah. Ada makhluk tak berjirim jisim. Mana? Udara, elektrik. Loh. Mananya tak berjirim berjisim? Ni kita kipas ni. Rasa ada udara? Rasa bukan duk kosong ni. Tapi udara tu jisimnya jenis halu. Air berjirim berjising tak? Berjirim berjising, tapi jenis halu. Kayu ni berjirim berjising, berjirim berjising, tapi jenis kerah. Kerah kita hatuk kepala kita nak tengok pecah mana. Dinding ni berjirim berjising tak? Berjirim berjising, tapi jenis kerah. Jadi jangan kata udara ni tak berjirim berjising. Loh, tak berjiring, tak berjising. Orang tak buat ekong ni, orang tak buat kipas ni, tak sapa suara pada telinga kita ni. Ya boleh sapa suara ni kenapa? Kerana ada jirim jisim udara ni. Ada jisim udara ni. Kalau kita kipas, kalau takdir Tuhannya, Tuhan tak buat ada udara ni, kosong sungguh. Kalau kita nampak kosong ni memang kosong sungguh, tak ada udara. Kita gunalah speaker box mikrofon sama mana pun tak sapa telinga orang ni. Tak apa ke? Karena suara-suara ni aradun as-sautu
aradun yakumu bil hawa. Sora ni ialah arak, sifat yang baru kedatangan yang menumpang pada jirim udara. Yakumu bil jirmil hawa. Ia tupai pada jirim udara. Maka sebab tu kalau kita cakap, siapa ke telinga kita? Daripada situ orang pun reka alat yang boleh mengembangkan lagi gelombang suara. Wak mikrofon, wak speaker, box gapo gitu gini. Gi jauh lagi buat apa? Rakaman suara. Nah, tarik suara duk cakap puk lekat. Zaman dulu kan, Walkman gapo tu, pita suara. Takak suara masuk. Hebat lagi lah ni. Takak gambar tu. Masuk. Nah, apa kita buat video, puk masuk. 10 tahun kemudian kalau tak rosak orang panggil handphone kita, boleh duk tengok lagi. Walaupun orang dalam video tu mati sekalipun. Tu, takak masuk. Ada surah, ada gambar, ada tu ni. Gambaran, pada gambar pula, ada surah pula. Tu. Jadi udara ni jirim. Sebab tu kalau umat Islam ni hebat, mampu untuk orang panggil buat teknologi hak lagi hebat daripada hak ada dah lah ni. Dia reka satu alat, tarik balik suara-suara orang-orang dulu duk cakap. Nabi-nabi ke sahabat dulu ada duduk menupai pada jirim udara. Kalau kita berpegang dengan pendapat ulama yang mengatakan arak kekal 2 masa. Mana diperkekalkan Allah Ta'ala, ada lagi duduk udara mana boleh tarik masuk. Kena reka alat tu. Tapi orang Islam tak ada nak mikir nak reka alat itulah. Pada duk balah ni ya moluk Isra Mi'raj tu ni. Pada duk balah dah sedia ada ni ya wirid lepas maya. Tu pada duk balah dah forok gitu jadi ya. Tak pergi ke mana orang Islam. Lepas tu hak duduk bina tamadun peradaban boleh orang lain semua. Padahalnya ilmu hak dia ambil tu asal daripada ilmu kita sebenarnya. Ilmu kita. Cuba tengok hak reka-reka asal-asal alat-alat teknologi semua cendekiawan Islam. Mari mana pucuk ilmu-ilmu lagu ni. Yang dengar suara ni ialah arak yang menumpai pada jirim udara. Bermakna tidak kosong, ada jirim pada tengah-tengah kita ni. Nampak je kosong. Kalau gitu kita boleh takak suara. Reka alat boleh takak suara. Ada tu ni. Tu. Reka alat boleh apa? Kipah ke orang panggil udara ni. Sejuk. Lagi ekong lagi sejuk. Tu kipas baru dah. Tu. Jadi bukan kata kosong tu dah ni. Ada jirim. Ada jisim. Makhluk tak lepas zatnya mesti berjirim. Kalau jirim benda bertokar tu boleh kerak, boleh belah, boleh kerisik, dipanggil jirim lagi jisim. Benda bertokar boleh dikerak, dibelah, dikerisik. Gitu. Makhluk ni tak lepas sifatnya mesti arak. Apa arak? Benda kedatangan baru, terima perubahan. Itu dia panggil arak. Tu macam kita ni. Arak. Ilmu kita arak. Penglihatan kita arak. Pendengaran kita arak. Perkata kita, sifat kemampuan kita boleh bercakap arak. Atau kalam yang kita duduk bercakap, hadisun nafsi arak. Kekuatan kudrat kita arak, benda hak kedatangan. Sebab tu zaman baby dulu, zaman budak-budak dulu pakai sepatu atas dah. Abang haji pakai sepatu atas dah. Kita akan beranak mulu pakai sepatu atas dah, siap-siap dah sini. Dah. Sifat pelihak kita ni arak yang menumpai pada Allah Ta'ala jadi pada adanya yang menumpai pada jirim mata. Terima perubahan, kedatangan, terima pertambahan dan perkurangan. Ini arak. Sebab tu dulu masa baby boleh tengok dekat, lama-lama boleh tengok jauh, lama-lama gabung pula dah. Ada memang. Tu kenapa sifat kita makhluk ialah arah. Bila kita kenal secara umumnya zat makhluk tak boleh lepas daripada berjirim berjisim, dan sifat dia tu mesti arak, benda hak baru kedatangan, terima pertambahan dan perkurangan, terima perubahan maknanya. Maka kita tahulah Allah Ta'ala zat dia bukan berjirim berjisim, sifat-sifat dia bukan arak. Lagi tu. Ni secara mudah ni. Zat dia bukan berjirim berjisim dan sifat-sifat dia bukan arak. Bila sebut kata bukan jirim jisim,
Maknanya benda hak lawazim bagi jirim jisim juga tidak, mustahil, tentu tidak pada Allah Ta'ala. Apa? Benda hak lazim bagi benda hak bertokah, berjirim jisim. Tiap-tiap benda bertokah mesti mengambil ruang kosong untuk teluh tokah dia, tubuh dia. Nah, bahasa mudah kita bercakap ya, tiap-tiap benda ada yang bertokah, bertubuh, bergemaga, berjisim, berjirih, pasti bertempat. Ha, gitu. Pasti bertempat. Kereta kita tu berjirim jisim tak? Jirim jisim. Ada tempat tak bagi dia? Ada. Ustaz pakai mana kereta? Pakai mana? Pakai depan tu. Itu merujuk pada tempat. Dia ambil kereta saya kata, duk mana kereta awak? Ada lah duk sana. Kat mana? Tak tempat mana-mana. Kira-kira boleh jumpa kereta lagu tu. Ada tapi tak tempat di mana-mana. 10 kali kiamat tak jumpa lagi. Betul tak? Mustahil pada akal. Tak terima pada akal kita. Kata mak, ambil bola lah bilik saya. Duk mana bola? Duk mana tu merujuk pada tempat. Bertempat di mana bola tu? Ada lah dalam bilik saya tapi tak bertempat di mana-mana. Apa kerah? 10 kali kiamat tak jumpa lagi dah tu ni. Tak boleh itu. Mesti bertempat. Nah, sebab tu kata, dia ambil bola dalam bilik saya. Duk mana? Duk mana? Bertempat di mana? Bola awak tu letak di mana? Bertempat di mana? Ada dalam almari. Nampak tak? Kita pergi buka almari, tengok ada bola, ada almari. Tempat duk mana tempat? Ada tak? Ada tempat? Tak ada tempat. Tempat ada tak? Biri tempat ada tak? Tak ada. Tapi kita faham tak? Bola ni bertempat di dalam almari. Faham? Sebab apa? Hasilnya bertempek jisim dengan jisim yang lain, jirim dengan jirim yang lain, retilah bertempat. Gitu kan? Maka sebab tu tak boleh kita kata Allah Ta'ala tu bertempat. Tak boleh. Sebab apa? Melazimkan kita tu mengisbatkan Tuhan tu berjisim berjirim. Tengok handphone ni. Tak usah handphone lah. Botol ni. Berjisim berjirim tak? Berjisim berjirim. Apa? Bertokah, boleh kerak, boleh belah, boleh khisi. Berjirim lagi jisim. Kalau benda tu bertokah tapi tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh khisi, halus sangat, orang panggil jauha fardim. Jauha fardin. Itu dah istilah dia tu. Itu istilah ulama makulah. Itu. Okey. Botol ni berjirim jisim, mana bertokah, berbentuk, bergemaga. Okey, Pak. Bertempat di atas meja. Tengok. Bila kita tengok ke botol duduk atas meja ni, gapo ada? Botol, betul tak? Lepas tu meja. Mana tempat? Ada tak? Mana tempat? Ada tak? Duduk mana tempat? Boleh tunjuk tempat mana? Kata ni meja. Mana tempat? Memang tak ada tempat. Tapi kita faham tak? Botol ni bertempat di atas meja. Faham? Kenapa? Kerana tempat tu orang panggil amrun i'tibariyah. Perkara yang sungguh dikira-kira pada akal, tapi intizaiyah, dicabut faham daripada hasilnya berdempek satu jirim dengan jirim yang lain, faham bertempat. Gitu. Faham tak? Kalau tidak tak reti tempat ni. Tu. Itu botol duduk atas meja. Botol duduk atas meja. Botol bertempat di atas meja. Faham di mana bertempat? Fahamnya ini jirim bertempek di atas jirim yang lain, berdempek pada jirim yang lain. Reti tepat. Jadi kalau kata Allah bertempat, siap. Allah bertempat bermakna Allah jirim bertempat, berdempek pada jirim yang lain. Tak berat apa? Allah jisim berdempek pada jisim yang lain. Tak berat apa? Berat. Sebab tu tak boleh kata Tuhan bertempat. Dia kata tak apa, muka tempat ke tak ada. Tak ada tu makna apa? Tak ada bukan tak ada tu tak ada. Kalau tak ada terus tak faham. Tak ada kena cakap lagu tu. Tak ada situ tak ada dengan makna sungguh. Amrun i'tibariyah, umurun i'tibariyah, intizaiyah.
Perkara yang dikira-kira sungguh pada akal, tapi dicabut faham daripada luar daripada akal kita. Mana hasil kita tengok benda berjirim, berjisim, bertempek pada jisim yang lain, berdempek pada jisim yang lain, kita pun faham jisim tu bertempat, benda tu bertempat. Jadi kata kalau Allah bertempat, bermakna dengan secara tidak sedar kita telah mengisbatkan Allah ialah zatnya berjisim. Tu berat tu. Tu nah. Tu. Walaupun ada yang kata tu Imam Al-Alusi kata boleh kita kata Tuhan bertempat sebab apa? Tempat tu amrun i'tibariyah, dijawab dah oleh ulama Usuluddin, ulama Asy'ariyah, Maturidiyah. Perkataan tersebut tu tasammuh, bermudah-mudah. Walaupun bertempat tu orang panggil umurun i'tibariyah, amrun i'tibariyah. Tetapi amrun i'tibariyah ni ada dua. Amrun i'tibariyah ikhtiraiyah, amrun i'tibariyah intizaiyah. Tu ada dua. Hak mana benda hak tak ada betul-betul langsung di luar daripada kepala otak kita. Amrun i'tibariyah ikhtiraiyah. Itu makna amrun i'tibari hak memang betul-betul tak ada. Gapo dia? Amrun perkara i'tibariyah hak sungguh tu dikira-kira pada akal tapi ikhtirai, reka betul-betul. Contoh seperti kita reka gajah kepala sejuta. Ada tak di zon negara? Nya kata zon negara, zon dunia pun tak ada ni. Tapi kalau kita kejam mata kita gajah. Nampak tak dalam kepala otak kita gajah? Nampak? Gajah nampak dah. Kepala sejuta. Bila lagi kepala dia letak di atas tubuh cukup sejuta cukup tu. Sungguh sungguh di mana? Sungguh dalam kepala otak di zon negara, zon dunia, zon mana pun tak ada tu. Itu orang panggil tak ada betul-betul. Tu orang panggil umurun i'tibariyah ikhtiraiyah. Adapun tempat bukan ikhtirai, intizai, dicabut faham daripada perkara di luar daripada kepala otak. Mana di mata kepala kita. Kharij, amrun kharij, dipaham daripada keluar daripada kepala otak. Tu maka sebab tu tak boleh kata Tuhan bertempat, tak boleh. Dengan secara automatik kalau kita tak sedar sekalipun kita kata Tuhan bertempat, tak apa. Tempat tu bukannya ada. Maknanya kita kata Tuhan tu berjisim dah. Walaupun kita tidak mahu maksud gitu, tapi secara istilahnya difahamkan bertempat ialah hasil berdempek satu jisim dengan jisim yang lain, difahamlah bertempat. Mana kalau orang kata Tuhan bertempat dengan secara tidak sedar dia kata Tuhan itu berjisim, berdempek pada jisim yang lain. Tu bahaya tu. Tu. Jadi sebab itulah kena makhluk, kena Tuhan. Betul sungguh. Kena makhluk, kena Tuhan. Makhluk ni lagu mana? Zatnya berjisim berjirim. Maka tiap-tiap jisim jirim pasti mengambil ruang kosong. Yang qadar teluh tubuh dia. Bertempat maknanya. Tiap-tiap benda bertokar pasti bertempat. Maka Allah Ta'ala tidak serupa akan yang baru. Bermakna zat Allah Ta'ala tidak berjisim berjirim. Bila zat Allah Ta'ala tidak berjisim berjirim, bermakna Allah Ta'ala tidak bertempat. Lagu tu. Tu. Dia kata ayat Quran tu. Ayat Quran tu. Ayat sedap lalu bawa ni. Tengok ayat Quran kata kena. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aamintum man fis samaa'i an yaksifa bikumul arda fa idza hiya tamu. Tu Tuhan duduk langit tu. Ni sedap juga buat ni. Tuhan duduk langit ayat. Cuba kita dah ada langit. Tadah mana? Langit dah. Tuhan duduk langit. Ini. Maka pegangan yang sebenar, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat. Bapa Allah Ta'ala tidak bertempat sebab Allah bukan yang baharu. Zatnya bukan berjisim berjirim, maka lazim daripadanya tidak bertempat. Kalau zat dia berjisim berjirim, mesti bertempat. Cuba tengok dengan mata kepala kita, gapo benda hak berjisim berjirim tak bertempat? Tak ada. Ni berjisim berjirim, bertempat tak? Bertempat. Ni berjisim berjirim, bertempat tak? Bertempat. Ni berjisim berjirim, bertempat. Ni berjisim berjirim, bertempat. Kita jisim berjirim, bertempat. Qadar teluh tubuh kita. Tu.
Orang nak masuk tempat kita tak boleh. Kau dah teluh tubuh kita. Meja betul berjisim jering. Berjisim jering. Ada tempat tak? Bertempat, mesti bertempat. Sejadah berjisim jering. Ada tempat? Ada. Kapek berjisim. Musalla ni berjisim jering tak? Berjisim. Ada tempat? Ada tempat. Nak sabah tak bertempat. Atau ustaz main ngajar surah saya. Surah haji duduk kat mana? Ada lah kat Shah Alam ni tapi tak bertempat di mana-mana. Mak pukrah. Kalau belik situ kat Shah Alam. Mana surah haji dia? Nak? Tempat mana? Alamat mana? Ada lah tapi tak bertempat di mana-mana. Terima apa lah tak kita? Tak terima. Sebab apa? Berjisim berjirim pasti bertempat. Dah gitu ni? Pak Allah Ta'ala berjisim berjirim? Tidak. Maka tentu tidak bertempat. Gitu je. Mudahnya nak faham. Apa je duk payah sangat? Nah sini. Tu lagu tu. Ada pun Mu'tazilah yang kata Tuhan bertempat di mana-mana. Tu bukan ahli sunnah. Jangan duk kata ahli sunnah macam Mu'tazilah. Ahli sunnah Allah maujudun bila makan. Allah ada tidak bertempat. Kalau kata Allah bertempat di mana-mana itu bukan ahli sunnah. Nah, atau Allah bertempat di atas langit. Itu bukan juga ahli sunnah tu. Guna ayat Quran mana pun. Atau Tuhan tu bertempat dalam tubuh kita. Kerana dalil Quran kata, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Kami ni nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat dengan mu kata Tuhan dalam Quran. Lebih daripada urat jemerih di tekak mu lagi. Ada urat jemerih kita duduk luar kulit? Ada. Urat jemerih duduk mana? Duduk dalam ke ni? Urat jemerih kita duduk dalam. Tuhan kata aku dekat dengan mu ni, hei nasia, lebih dekat daripada urat jemerih tekak mu lagi. Duduk mana? Oh, Tuhan berada dalam tubuh kita. Siap. Pegang Quran tak? Pegang Quran. Tapi betul tak cara faham itu? Tak betul. Sesat tak? Sesat. Jangan main. Jangan ingat kata Quran hadis cukup lah tak seduk pakai ulama. Iya. Kalau tak pakai ulama nak faham mana Quran? Nah. Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami dekat denganmu tapi mu jahat tak nampak tu ayat. Dekat kita. Kita tak nampak dia ni. Banyaklah Tuhan. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kamu berada di situlah ada wajah Tuhan. Hadap mana? Ada wajah Tuhan. Wajah gitu. Banyaklah Tuhan bukan selah. Wa fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Pada langit ada Tuhan, pada bumi ada Tuhan. Bukan sesat Tuhan ada dua pula. Langit pun ada, bumi pun ada. Gitu ke faham Quran? Penat lu faham lagu tu. Bukan makna seperti itu dah. Semua ayat tu menggambarkan Tuhan tidak bertempat. Itu. Tu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kami serta kamu di mana saja kamu berada. Banyak Tuhan. Di mana saja kita berada dalam bilik air Tuhan duduk. Orang kita sama gitu. Bukan makna gitu. Maknanya Tuhan tidak bertempat. Lepas tu serta dengan ilmunya, serta dengan penglihatannya. Tuhan senantiasa menyaksi kita. Tuhan senantiasa tahu apa kita buat. Itu. Kami dekat denganmu lebih daripada urat jemerihmu. Apa makna? Kamilah yang menggerakkan dan mendiamkan kamu. Kamu tak boleh nak gerak kalau kami tak menggerak. Artinya Allah Ta'ala punya kudrat. Bukan makna Tuhan ada dalam tubuh kita. Ittihad menyatu kita dengan Tuhan. Tuhan ialah kita, kita ialah Tuhan. Bukan makna gitu. Karena jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan tidak bertempat. Masuk waktu azan dulu dah. Masuk dah ni. Kau dah lagi? Seminit. 2 saat. 2 saat. Jalan tu 2 saat. Tu masuk. Habis dulu deh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد الوسط والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا إنك لا تخلف. Nah, sebab itulah kita arak kata falaisa lahman wala azman wala tawilan wala qasiran wala mutawassitan. Maka Allah Taala tu tidak boleh disifatkan dia tu berdaging, bertulang, panjang, pendek, sederhana. Tak boleh. Nah, fahuwa ta'ala, maka Allah Ta'ala tu zatun laisa fiha, ialah satu zat yang tidak ada pada zatnya syai'un, sikit pun min sifatil hawadisi, daripada segala sifat-sifat yang baharu. Wa kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadisi la tusaddiqu anna fillahi syai'an min zalika. Apa sahaja hak telitah lah mari dalam perut kita. Tu ada tangan. Tuhan ada muka wajah dengan mana gini, anggota, ada lambung, ada kaki. Nak turun, gi mari. Dalam Quran kan? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a, dan telah datanglah rabbuka oleh Tuhan engkau, wal malaku para malaikat saffan saffa, berbaris-baris. Ada orang ngajar kata tengok. Tuhan pun cek perbarisan kau kata. Bergerak bahaya lagu tu. Yanzilu rabbuna, turun Tuhan kami, nalah hadis ulat sebut. Turun. Kita faham turun kan? Daripada atas ke bawah? Ke bawah. Itu kita faham. Maka turun Tuhan bukan atas ke bawah. Tuhan tidak jisim. Nah, kerana atas ke bawah, bawah ke atas, itu orang panggil ibarat daripada gerak dan diam. Benda berjirim jisim selain daripada lazim dia mesti bertempat, lazim juga dia mesti bergerak atau diam. Gitu? Cari benda berjisim tak gerak tak dia, ada tak? Tak ada. Mesti salah satu. Bukit berjisim tak? Jisim. Gerak ke dia sekarang? Diam. Bila harus diam, harus tak dia bergerak? Harus, sebab tu ada gempa bumi, gegar bukit, gugur-gugur, nah? Harus.
Tu tengok. Nah, ni botol ni. Diam tak? Diam. Bila diam harus tak gerak? Harus. Kita diam. Diam. Boleh gerak? Gerak. Boleh gerak. Gerak dan diam tu harus di kita. Kenapa kita berjiring? Tuhan tak boleh nak disifatkan dengan gerak atau diam, tak boleh. Benda berjirim berjising, tak bertempat, tak bergerak, tak diam pada satu masa, tak boleh terima dengan kepala otak kita. Ayat Quran. Ayat Quran tu betul. Hadis tu sahih. Tapi ramai mana orang faham tak sahih. Tak sahih. Faham dia tu tak betul. Tak? Jangan ada ujah atau ni Quran sendiri. Awak nak tolak Quran ke? Bukan nak tolak Quran. Nak tolak kefahaman awak tak betul tu. Quran tu tak ada apa yang nak tolak. Quran tu betul lah. Awak faham Quran tu tak betul. Sebab tu jalanan ulama ahli sunnah wal jamaah ada dua, mazhabus salaf, mazhabul khalaf. Sebagaimana kita dah uraian dah sebelum ni. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Itu kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jawharatit Tauhid. Tiap-tiap nas, wa kullu nassin, tiap-tiap nas, Quran ke hadis tak kira. Awhamat tashbiha, memberi waham kata serupa Tuhan dengan makhluk. Tak. Maka hak ni tak boleh pegang zahir ni. Tak boleh pegang makna zahir. Adapun disebut ulama salaf tu isbat zahir, bukan zahir makna, zahir lafaz. Kenapa tu? Zahir lafaz, bukan zahir makna. Tu tak boleh pegang zahir. Karena kata Imam Sanusi, daripada usulil bid'i wal kufri, min usulil bid'i wal kufri, daripada setengah daripada teras asal kekufuran dan bid'ah, at-tamassuku bil mujarradiz zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang dengan semata-mata zahir Al-Quran dan sunnah pada ayat-ayat sifat, ayat-ayat khabariyat, ayat-ayat mutasyabihat di dalam perkara aqaidil iman, simpulan bagi kepercayaan. Tak boleh. Apa lagu mana cara ahli sunnah wal jamaah? Awilhu, satu daripadanya mazhab khalaf. Mana? Takwil tafsili. Ni tafsiri serabut otak, takwil tafsili selalu. Mana? Iaitu tangan, yadun Arab. Terjemah Melayu apa? Tangan. Tangan makna hakiki, makna zahir apa? Anggota tubuh badan. Bukan makna zahir, bukan makna hakiki. Lepas tu apa makna tangan di sini? Bukan makna ni. Makna kudrat, kuasa, rentah, milik, ia belaka boleh pakai. Itu dah. Tu orang panggil kebanyakan khalaf pergi kat situ. Tak ada masalah, selesai. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasy-Nya tertinggi. Atas apa makna? Atas boleh tunjuk ini? Atas makhluk. Atas ada lawan bagi bawah? Atas makhluk. Tinggi ada lawan bagi rendah? Tinggi makhluk. Lepas tu tinggi lagu mana? Atas lagu mana? Atas yang tak ada lawan baginya bawah, tinggi yang tak ada lawan baginya rendah, atas yang tak boleh tunjuk, tinggi hak tak boleh ukur. Faham tak? Tak faham. Tu. Tak faham. Tak faham. Kalau hak kita faham atas mana? Atas boleh tunjuk ah. Mamak untuk mana mak? Awak duduk apa? Dekah ni contoh Times Square ni. Ya, atas square ni besar, dia mau duduk di mana? Duduk atas ni. Itu atas mana? Ni kau duduk lambat ni. Oh, nu nampak dah. Atas boleh tunjuk tu. Atas boleh tunjuk ni atas makhluk. Atas kita boleh faham pada makhluk. Atas Tuhan boleh tunjuk itu. Patut atas ke mana? Tak reti kita. Tinggi hak tak boleh, tidak ada lawan baginya rendah. Boleh faham? Tak boleh faham. Maka khalaf, kebanyakan khalaf takwil apa? Istawa bimakna istaula, tertinggi dengan makna memerintah, atau irtafa'a, tinggi dengan makna pangkatnya. Ulu, tinggi pangkat dia. Itu. Tinggi pangkat dia. Itu. Tu. Pakai takwil.
Jadi beza tak ulama khalaf ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah? Beza. Walaupun diri takwil itu nampak sama, tapi hakikatnya beza manhaj. Yang kita kata sama. Ni ada orang duk mengajar kata, takwil istawa dengan istaula tu Mu'tazilah bukan ahli sunnah. Ya memang Mu'tazilah takwil istawa dengan istaula, tapi manhaj dia berbeza. Faham tak? Mu'tazilah mewajibkan takwil. Tu. Wajib takwil dengan istaula dan menentukan hanya makna istaula saja yang betul. Itu kan lain. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mewajibkan takwil tafsili. Hanya mewajibkan takwil ijmali. Mana? Gapo hak telitah dalam kepala otak kita serupa dengan makhluk? Bukan. Patu tinggi yang layak dengan Allah Taala. Atas yang layak dengan Allah Taala. Atas hak boleh tunjuk gini, atas hak ada lawan baginya bawah, atas hak tinggi hak ada lawan baginya rendah, itu tak layak dengan Allah. Karena tinggi dan atas seperti itu ialah tinggi dan atas makhluk. Patut lagu mana? Serah pada Allah. Amirruha kama ja'at, kita lalu seperti mana hak dibawa datang oleh Nabi. Qira'atuha tafsiruha, kita baca tu tafsirah. Ini cara salah. Kalau boleh cara lagu tu selesai. Tapi hati duduk gugak-gugak lagi tak selesai. Maka kerana tu kena ambil cara khalah. Itu ni. Cara salah tu pun bagi dua. Tadi cara serah dulu. Wa ufawwidu amri ilallah. Serah. Awilhu au fawwid warum tanziha. Serah pada Allah serta ba'da tanzih. Kemudian daripada kita tanzih, mensucikan daripada menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu dia panggil cara salaf, kebanyakan salaf. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia ikut cara salah juga. Tapi dengan cara apa? Mengisbatkan semua itu adalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia panggil sifat khabariyat atau sifat sam'iyat. Ini boleh buka dalam kitab Syarah Sughra. Dah? Ada boleh buka dalam kitab tu tengok. Sifat tu dibahagikan sampai 7. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, fi'liyah, jami'ah, khabariyah atau sama'iyah. 7 jenis sifat. Yang ketujuh ni kata Imam Abul Hasan Asy'ari, itulah sifat-sifat Allah Ta'ala juga, melebihi daripada sifat ma'ani tadi. Di Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sifat ma'ani 9. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, kidam, baqa. 9. Tambah lagi atas 9 ni Imam Abul Hasan Asy'ari, bukan Asy'ariyah tak. Imam Abul Hasan Asy'ari tersendiri dia punya pendapat. Lebih daripada ni lagi ada sifat sam'iyah, dia panggil apa? Sifat hak dikhabar daripada Allah Ta'ala dalam Quran. Mana? Sifat istiwa, sifat yad, sifat wajhu, sifat jambu, tu. Sifat, dia kira sifat. Bukan jisim, bukan jirim. Nampak tu? Sebab tu ada kitab hak dicegah oleh Jaiz daripada kita baca kan? Buku asalnya dari bahasa Arab, Isbatul Yad Sifatan min Sifatillah, karangan Al-Hafiz Imam Az-Zahabi, ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila terjemuh Melayu bunyi gini, mengisbatkan tangan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Betul tu, betul. Mengisbatkan tangan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Bukan anggota tubuh badan Allah, bukan. Kenapa tu? Tapi kebimbangan takutnya orang hak mengajar tu kona. Tak ada ni. Kita orang Melayu ni bila sebut tangan, gapo hak kita segera al-ma'nal mutabadaru minhu. Makna hak segera masuk dalam kepala otak kita tangan ke apa? Ni, betul tak? Mengisbatkan tangan. Tak nak. Orang awam ni tak dengar dah sifatan min sifatillah, tak dengar dah. Dia faham tangan tadi. Mengisbatul yad, mengisbatkan tangan, baru masuk apa otak tangan. Ni tangan. Ada tulang, ada kulit, ada daging, ada darah, berapa anggota tubuh badan. Ya apa ni? Pak Tok Guru duk sebut sifatan min sifatillah, tak nampak dah tu. Dia nampak tangan kepala otak dia. Tu ada tangan. Weh lah, lebih kurang kita lah juganya. Semua tangan tu saya comel lah. Bimbel takut ada hak bawa keliru seperti inilah. Saddul bab, saddul zara'i, jaih tegah. Dilarang membaca kitab ni di masjid-masjid surau di Selangor. Tak boleh. Bukan kitab tu sesat, tapi takut ada orang sesat hak mengajar kitab tu. Tu gitu dah. Kitab tu betul.
menjalani di atas mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dah dalam kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Apa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengisbatkan semua sifat-sifat hak disebut dalam Quran sebagai sifat Allah Taala. Mana? Sifat tangan, sifat muka, sifat istiwa, sifat tertinggi, sifat tu. Sifat. Bukan anggota. Bukan kata isbatul yad jarihatan min jawarihillahi ta'ala. Tu memang mujassimah. Menyabitkan tangan sebagai satu anggota daripada segala anggota tubuh badan Allah. Mujassimah. Baki lagi kalau kata tangan tu hal lagu mana? Comel lah pakai bulu macam mong. Itu pada kafir, pada kufurnya selisih pendapat ulama. Tapi kalau tangan Allah, muka Allah seperti muka kita tangan, tu kafir, ijma' ulama kafir. Jadi kalau kata Allah ada sifat yang bernama tangan, yad, ada sifat yang bernama muka, ada sifat yang bernama tertinggi, ada sifat yang bernama sifat. Lagu mana hakikat dia? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah yang maha mengetahui hakikat yad tu apa, hakikat wajhu tu apa. Itu ahli sunnah lagi tu. Itulah jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Salah lagi tu. Mana tidak takwil, tafsili, tetapi mengisbatkan sebagai sifat, hakikatnya diserah pada Allah Taala. Itulah. Hak mujassimahnya mana? Allah ada tangan makna hakiki, makna zahir apa? Ni anggota tu ada. Tapi tangan Tuhan comel. Tak serupa tangan mung, itu mujassimah ghairu sarihah. Tangan Tuhan serupa tangan kita dah, mujassimah sarihah. Itu dah. Itu kena ingat. Ahli sunnah jamaah tak ada lagu tu. Ahli sunnah jamaah dua. Mazhabus salaf, mazhabul khalaf. Untuk orang awam yang hati dia tu tak tenang, tak bertenang dia. Kalau sebut tangan, gapo lagi ni lah ya. Dia tak tenang tu, tak tenang. Kalau orang tangan makna hakiki ni, tapi makna hakiki mustahil ala Allah. Patut apa makna tangan situ? Makna tangan kita serah pada Allah Taala, satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah Taala. Salah gitu. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjalani pendapat tu. Salah satu daripada dua pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Atau kita tak boleh lagu tu. Tangan dengan mana anggota tu badan, mana zahir. Tak boleh terima apa tak boleh. Apa makna tangan sini? Tangan satu mana kuasa, rentah, milik Allah. Kuasa Allah susah. Itu jalanan kebanyakan daripada ulama khalaf. Dan salah satu juga daripada pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu dah. Itu lagu tu. Yang pentingnya ijma' sekalian ahli sunnah wal jamaah, Allah bukan jisim jirim, tidak boleh diisbatkan benda yang melazimi bagi jisim jirim. Apa? Bertempat, bergerak, diam. Sebab itulah ulama-ulama salaf ada yang takwil tafsili. Seumpama Imam Malik, hadis yanzilu rabbuna, turun Tuhan kami. Apa kata Imam Malik? Yanzilu rahmatu rabbina, turun rahmat daripada Tuhan kami. Tengok. Imam Malik salaf. Tapi takwil tak? Takwil. Waja'a rabbuka wal malaku safa, telah datang oleh Tuhan engkau, yakni waja'a amru rabbika, datang oleh perintah daripada Tuhan engkau. Ini ulama-ulama salaf takwil lah tu. Orang panggil kalam hazaf, dia panggil kalam hazaf. Nak difaham kena takdir. Tak boleh kita pegang zahir mana-mana gitu saja, apatah lagi mengiktikadkan makna zahir. Adapun ulama salaf mengisbatkan zahir, bukan zahir makna, tapi zahir lafaz. Lafaz istiwa disebut dalam Quran, sebut. Lafaz yad disebut dalam Quran, sebut. Lafaz wajhu disebut dalam Quran, sebut. Isbatkan lafaz tu ada dalam Quran. Tapi makna zahir mustahil ala Allah. Makna majazi tak tentu, kita tak menentu dengan mana-mana makna. Kenapa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Tak ada siapa tahu makna majazi melainkan Allah saja yang tahu. Itu. Tapi ulama kalau kata warasikhuna fil ilmi. Tak ada siapa yang tahu takwil dia melainkan Allah dan orang yang dalam ilmunya. Ya wakah situ dia ni. Ya lain wakah, lain orang panggil keluar daripada ijtihad ulama. Itu. Artinya kesimpulannya apa?
Kita kena i'tikad bahawasanya Allah tak serupa akan yang baru. Ini sangat penting. Jangan nanti tunggu dajjal. Kalau kita sakaratul maut malam ni ya. Mari syaitan bergambar supaya Tuhan ada dalam benak kepala otak kita. Nah, gapo hak ada benak kepala otak kita? Tuhan ni besar, duduk selo ke atas kursi ke gapo. Mari. Orang tak nampak ni. Saat mati ni. Mari tengok satu benda hak tak pernah kita tengok. Dia kata awal. Nah, hamba Tuhannya hak demo duk sembah selama ni. Akui. Kita pun mula Tuhan aku pak sedang molek malikil maut cabut nyawa, mati kita dalam kafir. Kafir tak ada jawab man rabbuka, tak kena Tuhan. Ini penting sangat mukhalafat tu tak ada lawan jangan main. Nah, jadi apa sahaja hak telitah dalam benak kepala otak kita, Tuhan tu begitu begini, dak berlaku-laku. Dah. Lepas tu syaitan mai pula. Dah berlaku tak ada lah Tuhan. Jangan. Al-ajizu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam ni pun dia sebut ni. Sayyidina Abu Bakar al-ajizu anil idraki idraku. Tapi hak ni dia ambil dalam bentuk syair. Al-ajizu anid darkil idraki idrakun wal bahsu an zatihi kufrun wa isyrakun. Itu. Lemah daripada mengerti, lemah daripada kenal itulah kenal. Tuhan tak atas, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang, tak bergerak, tak dia. Tak bulat, tak kepek, tak petak, tak berjising, tak berjiring. Tak serupa dengan apa sahaja makhluk, tak tepat, tak itu, tak tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tidak berlaku. Hak apa orang panggil di makhluk, tak berlaku di Tuhan. Tak reti saya Tuhan. Reti dah tu. Tu kenal tu apa? Al-ajizu anil ma'rifati ma'rifatun. Lemah daripada kenal itulah kenal. Wal bahsu an zatihi kufrun wa isyrakun. Berbahah-bahah pada zat Tuhan itu ialah kekufuran dan kemusyrikan. Jangan kita duk bahas zat. Sebab tu kita dalam ilmu sifat 20 ni bukan duk bahas zat Tuhan. Duk hukum sifat ketuhanan. Hakikat sifat Tuhan pun kita tak belajar. Bukan duk belajar hakikat sifat Tuhan, duk belajar hukum sifat ketuhanan. Itu ya. Tu lagu tu. Lepas tu fikir pada makhluk dalilnya. Tu kerana Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah. Mu fikir pada makhluk Allah. Fikir pada makhluk Allah. Sebab tu dalam kitab-kitab sifat 20 semua dalil yang menunjukkan mesti Allah tak serupa akan yang baharu dan tentu tidak serupa ia Allah akan yang baharu. Alam ini, baharu makhluk ini, hazal kainat, hazal mawjud, hadhil mawjudah. Ni. Ikut cara Nabi dah. Tengok makhluk ni. Tu. Ikut Quran dah. Walaisa lahu makanu aslan falaisa dakhilan fid dunya wala kharijan anha. Tengok. Dan tidak adalah Allah Ta'ala tu tempat semata-mata tak ada langsung tempat bagi Allah. Tak boleh kata Allah Ta'ala bertempat tapi tempat yang tak ada. Orang panggil makanun adamiyun. Mana boleh itu? Mana tahu makanun adamiyun, tempat yang tak ada. Tempat yang tak ada ni tak sama dengan tak ada tempat lain. Tempat yang tak ada ni tak reti kita tempat yang tak ada. Boleh reti tak? Hak ni ada di nu tempat hak Tanjung Rambutan tu kan? Ni tengok. You duduk naik motor, vroom 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 kata. Tak payah buat apa tu kata, naik superbike. Mana? Superbike yang tak ada. Ada. Boleh faham tu? Tempat yang tak ada boleh? Tak boleh. Tempat yang tak ada kot mana? Tempat tu sungguh walau tak ada pun. Maka sebab tu tak boleh kata Tuhan bertempat kerana mengisbatkan Tuhan tu lazim berjisim berjirim. Itu. Falaisa dakhilan fid dunya, maka tidak ada Allah Ta'ala tu hal keadaan dianya di dalam dunia, wala kharijan anha ni dunia. Tuhan tidak di dalam dunia, tidak di luar dunia, tidak di bawah rungkuk suntuk masa, bahkan dia yang menjadikan masa. Gitu. Apa sahaja yang terlintas dalam benak kita Allah Ta'ala serupa dengan makhluk, Allah tak serupa akan yang baharu dengan makhluk ni. Jadi Al-Quran ke hadis ke kita jumpa Tuhan kata la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi. Senantiasalah Allah Ta'ala berhadap di atas hambanya. Fi salatihi ma lam yaltafit, atau kama qala Nabi.
Selama senantiasa Allah berhadap di atas hamba-Nya dalam sembahyang, selama mana hamba tu tidak berpaling daripada sembahyang. Nak faham lagu mana tu? Hadis Nabi tu. Baca zahir gitu kita dah bilang, oh Tuhan beradab gini ya. Kita beradab dengan Tuhan, Tuhan duduk depan kita gitu. Kalau gitu tak ada beza kita nak batu kih tu. Lebih kurang lah. Jangan duk faham hadis itu berarti ni. Lepas tu apa makna hadis? Ni kena panggil kena tengok syarah ulama. La yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Artinya senantiasa Allah memberi rahmat yang khusus, rahmatun khassah di atas hamba-Nya di dalam sembahyang hamba, selama mana hamba tu tidak berpaling hatinya daripada mengingati Allah. Itu maksud. Bukan makna berhadap. Tuhan hadap kita pun hadap Tuhan tengok pok leh mari semayang gitu. Berat lu faham lagu tu. Itu bukan makna lagu tu dah. Habis itu. Baik. Kemudian kita sambung semula pula insya-Allah, wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Masuk lagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Itu. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai, qadir muridun alimun bi kulli syai. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua tentang tanah pada